Dalam kita meneliti isu dan juga permasalahan yang berlaku di peringkat sama ada di peringkat nasional maupun di peringkat antarabangsa, sudah tentu isu risiko kemelesetan ekonomi menjadi fokus di mana sepanjang minggu ini kami akan meneliti bagaimana kita ingin mendepani isu kemelesetan ekonomi terutama melibatkan negara-negara maju serta implikasi dan juga impaknya kepada Malaysia. Jadi untuk waktu ini saya bersama dengan rakan setugas Nina Rozman akan menemu bual berada di talian Google Meet ketika ini Dr. Muhammad Fajar Ehsan yang merupakan pensyarah kanan Pusat Pengajian Antarabangsa UUM. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan Niaga Awani. Pertama sekali, apa jangkaan doktor terhadap risiko kemelesetan ekonomi melibatkan negara maju dan juga membangun? Kalau kita lihat mengambil kira isu inflasi, rantaian bekalan, krisis tenaga dan juga perang yang berterusan melibatkan Rusia Ukraine, doktor. Okey, baik, terima kasih saudara Ashraf ya. Okey, pertama sekali seperti yang sebelum ni ketika saya ditemu bual oleh Asrawani, kita melihat bahawa telah terjadi apa yang kita sebut sebagai global inflation lah ya. Ianya merupakan konsekuensi daripada apa yang wujud dalam konteks geopolitik, ketegangan antara geopolitik dalam konteks geopolitik, geoekonomi dan juga geostrategik lah, terutamanya yang melibatkan Rusia dan juga Ukraine. So apabila kita melihat daripada konteks inflation ni, sebenarnya dia agak banyak yang kita boleh nampak sebab melibatkan banyak sektor. Okey, melibatkan banyak sektor. Bila banyak sektor yang terlibat dalam konteks inflasi ni ataupun kenaikan harga ya, inflasi peningkatan harga ni, maka dia akan memberikan efek yang cukup buruk lah, kita sebut macam tu. Efek yang cukup buruk dalam konteks fiskal ataupun penerimaan negara, dalam konteks monetary, perbankan, dalam konteks komoditi, dalam konteks tenaga dan seterusnya. So apa yang wujud pada hari ini adalah faktor yang paling nampak ya dalam konteks inflasi ataupun juga mungkin masuk ke arah kemelesetan ataupun resesi ini adalah dari konteks tensi geopolitik itu yang cukup tinggi, sehingga kita tak boleh memberikan unjuran ataupun jangkaan apa yang pasti ataupun berapa poin ataupun berapa peratus yang kita boleh jangka sama ada pertumbuhan ataupun kejatuhan itu, sebab ianya bersifat tidak pasti. Ketika dia bersifat tidak pasti, maka tak ada yang boleh melihat macam mana apa yang wujud. Sama juga seperti apa yang dibuat oleh IMF ya, Tabung Kewangan Antarabangsa dalam unjuran dia pada tahun 2022, dia menyatakan bahawa ekonomi dunia mampu tumbuh 3.6% dan segala macam. Tetapi itu sebelumnya dia mengatakan bahawa akan tumbuh 3.8. So dia pun membuat apa kita sebut revision lah, penambahbaikan dalam konteks dia punya unjuran ataupun dia punya analisis. So sama juga dalam konteks 2023, sebab dia selalu kalau buat unjuran tu dia ke depan lah kan, prospek dia ke depan lah, projection. So dalam tahun 2023 misalnya, kita nampak bahawa akan lebih buruk lagi lah dalam konteks pertumbuhan ekonomi, kerana mungkin ya boleh tumbuh dalam kisaran angka 0.2% sampai juga minus 0.8% sampai sudah minus. Tetapi itu hanyalah unjuran dan kita macam mana nak pastikan ianya boleh bertumbuh seperti itu? Tak boleh dipastikan sama sekali. Sama juga dalam beberapa rilis ataupun juga yang dikeluarkanlah data daripada Global Economic Prospect misalnya, mengungkapkan bahawa memang tekanan ini ataupun tekanan inflasi ini memang wujud di beberapa negara. Banyak negara, termasuk juga macam saudara Azaf katakan adalah negara maju dan juga negara membangun. Okay, so bila kita nampak bahawa negara maju ni mereka memiliki hutang yang cukup tinggi, sama ada hutang dalam konteks production ataupun produksinya, tapi sama juga mereka memiliki hutang yang cukup tinggi dan juga mereka memiliki ketergantungan akan sumber-sumber lah ataupun tenaga, komoditi dan seterusnya. So ini yang kita nampak bahawa adakah negara mampu macam tu? Adakah negara-negara maju mampu untuk memberikan insentif? Dalam konteks negara-negara maju ni, mereka lebih bersifat ortodoksi ataupun bersifat konservatif lah. Mereka cenderung juga menggunakan pendekatan monetarism ataupun menaikkan kadar faedah. So itu yang dia nampak bahawa orang akan deposit macam tu lah. Capital inflow akan masuk, dia akan lihat macam tu. So sehingga peredaran barang tu ataupun pembelian, kuasa beli tu akan lebih mudah dikontrol. So sebenarnya masalahnya adalah bukan pada di situ. Kalau saya lihat, masalah dia adalah bukan pada orang terlebih duit, terlebih belanja, terlebih
makan dan segala, bukan pada itu. Kalau saya lihatlah, yang saya lihat adalah ini adalah berkaitan dengan sisi bekalan ataupun selalu kita sebut sebagai supply side. So supply side inilah yang sepatutnya perlu digerakkan. Okey, perlu dikuatkan. Sembarilah kita juga kita memanglah kan central bank tu negara tak boleh kontrol lah, itu satu pula dia punya authority kan, dia tak boleh kontrol, tapi negara perlu memainkan peranan yang cukup signifikan di sini. Kerajaan perlu memainkan peranan yang cukup signifikan di sini dalam konteks mengawal, dalam konteks memberikan regulasi-regulasi, dalam konteks memberikan subsidi. So soalannya adalah seberapa kuat subsidi boleh digunakan macam tu. Ketika negara-negara maju ni, kenapa negara-negara maju ni lebih cenderung untuk jatuh lah berbanding dengan negara membangun. Negara membangun ni kita memiliki dasar yang cukup sedikit protectionist lah, sedikit tertutup sedikit lah, walaupun kita tetap dalam konteks perdagangan bebas, free trade dan segala macam. Tetapi kalau kita melihat kepada Amerika Syarikat, negara-negara Jerman misalnya, ataupun negara-negara Eropah lain misalnya, mereka telah meliberalkan pasaran tersebut. Sehingga kalau kita cek, contoh saja harga minyak lah harga minyak cukup berbeza jauh antara minyak di US, minyak di Eropah dengan minyak di kawasan Asia Tenggara ataupun Indonesia, Malaysia dan segala macam. So ini pun juga menjadi satu masalah jugalah, satu isu juga macam mana negara memberikan subsidi. Tapi sejauh apa negara itu mampu memberikan subsidi seterusnya? So itu yang kita akan ikuti kepada flow berikutnya adalah untuk mengawal fiskal ataupun mengawal pembelian negara, macam kemarin daripada Kementerian Kewangan telah mengeluarkan sedikit keliling lah kan berkaitan dengan penjimatan dan segala macam. So daripada konteks tu, so apa yang kita nampak bahawa negara-negara maju memang cenderung akan terkendala. Contoh macam negara-negara di Eropah, UK misalnya, Japan, Korea Selatan, Australia, Kanada, even New Zealand pun juga akan mengalami pelambatan ekonomi tersebut dan mungkin akan masuk ke dalam jurang resesi pada 12 bulan ataupun 18 bulan ke depan. Kalau kita tengok di konteks Asia, kita pun boleh bagi lagi dalam konteks Asia Pasifik pun kita nampak bahawa hari ini yang paling agak teruk adalah Sri Lanka, macam tu. Baik Doktor, secara ringkasnya, adakah Blok ASEAN boleh mengukuhkan kedudukan ekonomi sesama negara dengan mengambil kira-kira 665 juta penduduknya? Jadi apakah pandangan Doktor? Okey, pada pandangan saya bahawa negara membangun boleh sebenarnya tak payah ikut model-model yang negara maju sebab mereka memiliki hutang yang cukup tinggi dalam konteks produksi dan segala macam. So dalam konteks ini kita tengok Malaysia sama juga Indonesia ada peluang yang boleh diambil dalam konteks ekspor. Okey, ada peluang yang boleh diambil dalam konteks ekspor. Seperti halnya Malaysia mampu untuk mengukuhkan ekspor dia dalam konteks CPO ataupun crude palm oil ataupun minyak sawit dan segala macam. Termasuk juga Indonesia mampu membuat triple angka yang lebih berganda untuk meningkatkan dia punya ekspor dalam konteks arang. Sebab Eropah kali ini mereka telah mengenakan sanction kepada negara Rusia lah. Okey, dan satu sisi pun negara Rusia pun cuba melalui Gazprom dicuba untuk memberikan delay sedikit lah dalam konteks ekspor tenaga lah, gas dan segala macam tu. So kena ada Eropah merupakan satu market yang besar dan memerlukan supply yang cukup banyak juga dalam konteks tenaga, apatah lagi dalam konteks musim dingin ni. So sehingga dia boleh beralih kepada kita, kepada negara-negara membangun ni, contoh seperti Indonesia lah yang kita sebut market besar ataupun ekonomi yang besar di Asia Tenggara ni, boleh mengambil daripada situ. So saya nampak bahawa ada beberapa cara yang boleh digunakan dalam konteks ekspor ni. Kita boleh maksimiskan peluang-peluang yang ada. Indonesia boleh mengeluarkan dia punya arang ekspor dan segala macam. Malaysia boleh mengeluarkan dia punya sawit dan segala macam. Dan pada satu sisi kita perlu mengawal kita punya regulasi ataupun aturan-aturan dalam konteks supply side intervention. Apa yang saya sebut sebagai supply side intervention adalah macam mana negara, kalau yang central bank tu dah lah kan, kita tak boleh intervene lah kan. Okey, macam mana negara dalam supply side ini mampu untuk mengawal, mampu untuk meningkatkan nilai produksi, mampu untuk mengurangi perbelanjaan negara, pengeluaran-pengeluaran yang cukup, yang tak penting lah. Dan juga kita boleh alihkan kepada bentuk-bentuk komoditi dan segala macam. Mungkin kita selalu cenderung kepada pembangunan ataupun pembinaan infrastruktur. Kita invest ke arah sana, kita invest kepada jalan dan segala macam. Yes, itu satu bentuk yang cukup baguslah kalau kita tengok daripada supply side interventions. Because of apa? Sebab kita perlu adanya supply chain domestik yang cukup kuatlah berbanding kita bergantung kepada negara lain. So ini mungkin tak akan selesai dalam masa 1, 2, 3 tahun ni, tak akan selesai lah. So mesti ada
long term punya policy yang boleh digunakan. Ada yang pelan untuk yang jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang lah. Saya melihat ke arah sana. Pengawalan komoditi, pemberian subsidi, pengurangan hutang, pengurangan ketergantungan daripada negara lain, dan itu saya rasa boleh dibuatkan. Artinya non fiskal dan juga non monetary policies perlu digalakkanlah, perlu dikuatkan.